Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung kembali ya. Kalau tadi dekat prinsip yang ketujuh, sekarang kita sambung kepada prinsip yang ke-8. Jadi kalau prinsip yang ke-8 ni ada satu perkara yang menarik. Apa yang menariknya? Ia adalah berkaitan dengan pakej ganjaran ya. Kalau di dalam prinsip yang ke-8 ni dia ada menggariskan berkenaan dengan prosedur menetapkan pakej ganjaran setiap anggota lembaga koperasi, jawatan kuasa dan pihak pengurusan hendaklah dijalankan secara formal dan telus. Dasar dan amalan pemberian ganjaran hendaklah menerusi pendekatan yang selaras dengan budaya, objektif, hala tuju dan prestasi koperasi. Jadi kalau kita lihat di sini sekarang ni, kalau kita jadi lembaga koperasi, tak adalah lembaga secara orang kata apa memanglah sukarela, tapi dia perlu ada ganjarannya sebagai motivasi ya. Jadi kalau di dalam prinsip ni, kandungan yang perlu ada ya untuk kita membangunkan ataupun menetapkan pakej ganjaran ni ya. Yang mana di sini kita perlu rangka kerja pakej ganjaran dan allowance perlu dibuat secara formal dan telus. Yang mana ini perlu diluluskan di dalam mesyuarat agung yang di bawah agenda meluluskan belanjawan koperasi meluluskan belanjawan tahunan koperasi. Lembaga perlu memasukkan allowance kepada anggota lembaga, allowance kepada jawatan kuasa, allowance kepada jawatan kuasa audit dalaman untuk memastikan dia dapat difahami ataupun dilihat oleh pihak anggota dan kemudiannya diluluskan di dalam mesyuarat agung. Jadi antara perkara yang perlu diambil kira dalam penyediaan pakej ganjaran ni, kalau saya boleh baca di sini ya. Kalau ditengok digariskan di sini, menentukan dasar dan prosedur ganjaran dirumuskan selaras dengan budaya, objektif dan hala tuju koperasi. Jadi kalau koperasi tu koperasi yang besar, ganjaran dia pun bolehlah besar. Tapi kalau hala tuju koperasi adalah koperasi yang baru nak bangun, janganlah ganjaran tu orang kata apa diberi dengan tidak masuk akal ya. Dan kemudiannya pakej ganjaran yang terdapat dalam industri dan pakej yang diterima pakai oleh sektor koperasi sebagai perbandingan untuk mengelakkan pembaziran ataupun orang kata salah guna kuasa. Ya, kemudiannya tahap pencapaian koperasi itu sendiri kita kena tengok sama ada mampu ataupun tidak untuk kita nak bagi ganjaran tu. Dan seterusnya pula kalau kita lihat di sini elemen ganjaran berasaskan tahap pencapaian merupakan bahagian utama untuk menentukan ganjaran untuk pihak pengurusan. Ya, skala ganjaran hendaklah meliputi skop dasar perniagaan umum dan bukan hanya berasaskan kepada pencapaian jangka masa pendek untuk mengelakkan pemberian ganjaran yang berlebihan. Ni kadang-kadang tak boleh diterima akal. Dan akhir di sini adalah menggerangkumi ke semua ganjaran dan allowance ALK dan semua anggota jawatan kuasa. Jadi di sini tadi saya dah sebut mesti dapat kelulusan mesyuarat agung. Ni pun disebutkan juga ya, yang mana pakej ganjaran seperti tertera di atas hendaklah disediakan bersama dengan bajet tahunan belanjawan lah untuk mendapatkan kelulusan mesyuarat agung tahunan. Dan maklumat lengkap berkaitannya hendaklah dikemukakan kepada, kalau dulu ketua pendaftar sekarang Suruhanjaya, untuk kelulusan jika perlu sekiranya dia melibatkan pakej ganjaran yang hebat ya. Tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah berkaitan dengan menetapkan pakej ganjaran kepada lembaga dan juga jawatan kuasa serta pihak pengurusan. Kita berubah atau beralih kepada prinsip yang ke-9 tuan-tuan dan puan-puan, iaitu mengelak situasi percanggahan kepentingan. Yang mana di sini kita tahu apa ALK, pegawai dan kaki tangan koperasi ini telah diberi kuasa untuk membuat keputusan dan hendaklah mengendalikan perniagaan mereka pada tahap etika yang tinggi. Jadi kadang-kadang persoalan akan timbul yang mana kemampuan pegawai yang terlibat untuk bertindak secara objektif demi kepentingan koperasi ini akan orang kata kadang-kadang akan menjadi satu percanggahan kepentingan. Jadi di sini
apa yang digariskan di dalam prinsip ni adalah sekiranya ya tuan-tuan dan puan-puan, mana ALK termasuk pengerusi yang mempunyai kaitan ataupun yang boleh menimbulkan percanggahan kepentingan, jadi dia tidak dibenarkan untuk mengundi, termasuklah pengerusi ya. Jadi orang kata apa, dan orang kata apa, kalau kita lihat satu section pun telah dimasukkan ya pada dalam akta koperasi kita ya, di bawah section 44A dan 44B yang mana kita perlu mengisytiharkan kalau kata ada kepentingan di dalam sama ada pembiayaan Islam atau kemudahan kredit, ataupun jika ada apa-apa kepentingan percanggahan kepentingan di dalam aktiviti koperasi, itu adalah berkenaan dengan prinsip yang ke-9 dari segi mengelakkan situasi percanggahan kepentingan. Okey, kita teruskan lagi ya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita lihat di dalam prinsip yang ke-10, tadi ALK, sekarang kita tengok audit pula. Tapi kita tengok audit ni audit yang macam mana. Jadi di sini kalau kita lihat di dalam prinsip yang ke-10 adalah keperluan pengauditan yang teguh di samping mengekalkan hubungan yang objektif dan profesional di kalangan juru audit, ALK dan pengurusan. Jadi di sini mengekalkan hubungan, kita nak menunjukkan bahawa peranan juru audit ni adalah bebas, kompeten dan berkelayakan adalah penting dalam proses tadbir urus ni. Jadi setiap peranan perlu dimainkan untuk memastikan kita tak nak bila kita buat audit akan mengeruhkan hubungan, akan orang kata apa, akan timbul macam-macam masalah. Jadi di sini sebagai jawatan kuasa audit dalaman, juru audit dan ALK dan juga pengurusan perlu kata apa bersikap profesional ya apabila teguran-teguran yang dibuat di kalangan jawatan kuasa audit dalaman dan juga juru audit. Kalau kita lihat JAD sekarang ni JAD dah dilantik oleh lembaga. Jadi kita mengatakan bahawa sebenarnya JAD ni atau jawatan kuasa audit dalaman, dia merupakan bahagian yang penting dalam sistem tadbir urus berkaitan dengan SKD sistem kawalan dalaman dan juga pengurusan risiko Di sini apa yang boleh dibuat oleh JAD ni, dia adalah boleh menilai secara bebas dan boleh menilai dan mengaudit yang mana ni sebagai petunjuk terhadap pematuhan ke atas undang-undang dasar dan prosedur yang sedia ada. Dan kita kena ingat ada perbezaan di antara JAD dan juga juru audit. JAD adalah untuk mengaudit sistem kawalan dalaman, maknanya di keseluruhan organisasi koperasi tersebut. Manakala juru audit luar adalah untuk mengaudit keuangan koperasi. Jadi dia ada perbezaannya, yang mana JAD ni perlu memainkan peranan yang lebih lagi kerana dia perlu mengaudit ataupun melihat keseluruhan sistem tadbir urus yang berkaitan dengan sistem kawalan dalaman. Jadi bila satu-satu kerja audit dibuat, maka laporan perlu dihantar kepada ALK dan ALK ataupun lembaga akan membincangkan di dalam mesyuarat lembaganya pada setiap bulan ataupun seperti mana yang telah ditetapkan di dalam undang-undang kecil. Itu berkenaan dengan prinsip yang ke-10. Okey, kita pergi seterusnya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau lihat di sini, dia adalah tentang prinsip 11, iaitu mengamalkan komunikasi yang berkesan dan terbuka dengan anggota dan pihak berkepentingan. Jadi komunikasi yang macam mana? Sebab kita kena ingat, dalam koperasi, anggota dia akan hanya tahu ataupun berkomunikasi dengan anggota, dengan lembaga hanya di dalam mesyuarat agung. Tapi
sebagai lembaga dia perlu mengamalkan komunikasi yang efektif ni untuk membolehkan anggota lembaga dan pengurusan berkomunikasi secara berkesan dengan semua anggota, kaki tangan dan pihak berkepentingan. Macam-macam yang ada sekarang ni, ya, mana melalui internet kita boleh wujudkan laman web semua tu. Jadi orang kata apa adalah penting bukan setakat di dalam mesyuarat agung, tetapi dengan cara ataupun saluran-saluran yang pelbagai yang boleh digunakan untuk memastikan komunikasi yang berkesan dan terbuka dapat disampaikan kepada anggota dan pihak berkepentingan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sambung seterusnya selepas ini.